Okay, hai, anda bersama dengan Pakcik Business. Okay, so hari ni Pakcik nak jelaskan lagi untuk lebih terperinci untuk anda buat produk jenama sendiri. Okay, so sebelum tu Pakcik nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah menonton video Pakcik sebelum ni, iaitu 8 jenis cara untuk buat produk jenama sendiri. Okay, yang tu Pakcik cakap secara general untuk anda faham dahulu macam mana cara nak buat. Okay, cara nak buat produk jenama sendiri ni susah ke senang? Okay, modal besar ke modal kecil? So semua tu anda dah boleh faham secara general je. Okay, so untuk sekarang Pakcik nak tunjukkan secara spesifik untuk jenis-jenis produk yang anda nak buat. Okay, dan anda kena faham macam mana caranya. Okay, yang ni Pakcik tunjuk step by step. Anda boleh salin dan boleh tulis untuk anda ingat lah. Okay, so sekarang Pakcik fokuskan kita akan buat produk jenama sendiri untuk minuman. Okay, untuk minuman. So sekarang Pakcik ambil contoh, kita nak buat produk kopi. Okay, kopi secara 3 in 1. Okay, bukan yang botol lah, bukan ready to drink, tapi untuk 3 in 1. Sebab produk, kenapa Pakcik banyak recommend produk jenis 3 in 1 ni? Sebabnya nombor satu, dia tahan lama dan dia tak perlu simpan dalam peti sejuk. Dia boleh dibawa ke mana-mana, dan juga paling penting sekali, kita boleh design dan dia memang cantik lah. Dia banyak benda yang kita boleh design kat dia. Okay, untuk menarik lagi. Baiklah, sebelum tu kita mulakan dulu cara buat produk kopi ya. Okay, Pakcik kecilkan sikit dia punya tajuk tu supaya anda lebih faham. Okay, kita fokus sekarang kita nak buat produk kopi 3 in 1. Okay, so nombor satu. Okay, nombor satu, seperti yang Pakcik pernah cakap sebelum ni kan, preparation daripada anda sendiri adalah, nombor satu adalah anda harus mempunyai SSM. Okay, SSM. Okay, CGSSM, dan juga anda harus membuka account bank. Account bank untuk syarikat anda. Okay, so maksudnya account bank dengan SSM ni adalah satu entiti yang sama. Tak boleh kalau buka SSM tapi account bank guna account bank personal. Okay, tak boleh personal. Personal tak boleh. Kena syarikat. Okay, so kena syarikat. Tak boleh account personal, kena account syarikat. So buka SSM, buka account bank sama nama dengan SSM ni. Dan juga alamat mesti sama ya. Account bank alamat ke mana dengan SSM dia kena tally, dia kena sama. Okey. So yang ni Pakcik dah jelaskan dah dalam video sebelum ni. So anda semua faham. Okey, ini nombor satu paling penting. Okey. Dan documentation lain untuk buat produk IM tu pun sama seperti video Pakcik sebelum ni, Pakcik tunjukkan. Sama, dokumen tu dokumen yang sama. Okey. So sekarang kita dah kecilkan ruang. Ini Pakcik sentiasa terangkan ni sebab ramai orang tak faham. So Pakcik kena jelaskan lagi sekali. Okey, ini paling penting. Okey, baik, kita pergi nombor 2. Anda nak buat produk minuman kopi, okey? Minuman kopi. So bila anda nak berjumpa dengan kilang, okey, nak jumpa dengan kilang, apa yang anda harus tahu dan apa yang anda harus bawa, apa yang anda harus sediakan. Okey, anda nak mengkopi. Nombor satu sekali, anda kena ada jenis rasa kopi yang anda nak. Okey, jenis rasa. Okey, jenis rasa kopi tu. Okey, jenis rasa kopi tu. Anda nak kopi tu rasa apa? Rasa lemak ke, kurang manis ke, ada flavor-flavor tertentu yang mana yang berlainan daripada produk-produk yang ada kat luar. Ini paling penting, jenis rasa. Sebab apa? Sebab bila anda buat je produk minuman kopi ni dengan kilang OEM, rasa anda ni akan membezakan daripada produk-produk di luar. Dan juga formula yang untuk buat kopi anda ni juga
berlainan dengan orang lain. Jadi tak boleh kata formula anda digunakan untuk produk online. Tak boleh, itu salah. Okey, jadi formula kopi dan rasa anda tu adalah hak milik anda. So untuk sebelum pergi ke kilang OEM tu, pastikan ada jenis rasa yang anda nak. Okey, contoh anda suka satu produk ni, rasa kopi dia kan, rasa, tapi anda nak enhance sikit, mungkin letak vanilla ke, letak caramel ke, atau letak hazelnut ke. Di situ anda bawa sampel kopi tersebut dan anda bagi tahu pada kilang, buat rasa ini tambah hazelnut contohnya. Jadi pihak kilang dia akan buat. Bila dia buat, anda datang balik ke kilang untuk rasa sampel anda sehingga anda berpuas hati. Okey? Sehingga berpuas hati dengan jenis rasa ni. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan jenis rasa ni, tolong maklum kepada kilang bahawa anda tidak berpuas hati dan anda nak request lagi sampel lain sehingga anda puas hati. Okey? Sebab apa? Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan rasa dia, tapi anda sebab anda fikir, oh nak jual je, tak penting pun rasa tak sama apa semua. Bila anda jual je, kemungkinan besar susah. Sebab apa? Sebab anda sendiri sudah tidak berpuas hati dengan produk anda, tapi anda mau jual. Okey, tolong jangan buat macam tu. Pastikan rasa dia sedap dan enak dan menepati apa yang anda suka, anda akan lebih confident untuk jual. Okey, lebih confident untuk jual. Sebab apa? Sebab anda berpuas hati dengan produk anda. Okey, ingat, buat produk ni kena ikhlas. Kena ikhlas. Ikhlas berniaga kerana Allah. Okey, untuk memberi makan kepada anak, isteri kan. Jadi tolonglah, jenis rasa ni sangat-sangat penting. Okey, sebelum anda jumpa dengan kilang OEM. Okey, bila anda dah confirm jenis rasa, okey, lepas tu di bawah jenis rasa ni ada letaklah apa flavor ke ataupun anda punya apa yang anda nak lah pada produk anda tu. Contohnya kurang manis. Okey. So benda ni dah dapat, kilang pun dah sediakan sampel dan anda pun dah berpuas hati. Kemudian anda juga harus, masa datang jumpa OEM tu, anda juga harus ada design produk yang anda nak. Okey, design produk yang anda nak. Okey. Design. Okey. Contohnya anda datang, oh saya nak design seperti ini tapi saya nak ubah-ubah. Tolong jangan tiru 100%, okey? Nanti anda boleh didakwa. Okey, meniru hak orang lain. Jadi, anda hanya bawa contoh produk, okey, design dia macam mana. Anda hanya beritahu, oh saya nak design lebih kurang macam ni tapi saya nak ubahlah. Ubahlah. Ubah design dia pun sampai anda puas hati. Okey, sampai jangan melepaskan batuk di tangga. Sebabnya apa yang pakcik tengok, ada juga sebelum ni, dia kopi dia memang sedap. Rasa dia memang sedap, memang lain daripada lain. Tapi design dia buat biasa-biasa je. Sebab apa? Sebab dia fikir nak jual je. Itu pun tidak membantu juga. Okey, tolonglah. Orang kata apa? Biar rupa sama dengan rasa. Okey, tolonglah design, biar design cantik sikit. Design yang cantik, design yang menarik. Okey, menarik orang nak beli. So bila design cantik, rasa sedap, orang akan repeat. Okey, orang akan repeat. Okey, so design ni kena cantik. Okey, so anda dah faham bila pergi jumpa kilang OEM. Okey, anda kena ada jenis rasa, design. Okey, seterusnya bila dah design ada, bila dah jenis rasa dah ada, anda boleh terus buat pembayaran. Setelah anda bersetuju dengan jenis rasa tadi, dah puas hati. Okey, design ni selepas anda membuat pembayaran, anda boleh start design. Okey. So nombor 3, buat bayaran. Okey, buat bayaran. Okey, buat bayaran ni ramai orang tanya, mahal ke bila ni? Okey, macam ni jenis rasa ni, apa jual tambahan-tambahan yang anda letak pada, contohnya letak flavor, letak apa, macam-macam jenis bahan ni, ianya depend kepada bahan tersebut. Sekiranya bahan tersebut orang kata senang dapati, harga dia lebih murah di pasaran, maka dia punya kos akan murah lah.
Tapi sekiranya bahan anda suggest tu mahal dan susah pula dapat, kemungkinan harga akan naik tinggi. Tapi itu semua bergantung kepada anda. Memang betul lah, benda yang elok, benda yang susah dapat mestilah mahal kan. Itu memang dah nature. Okay? Bukan setakat produk ni je. Maksudnya contoh macam sofa. Berbeza kita beli sofa dekat kedai-kedai biasa dengan sofa dekat kedai-kedai yang lebih berprestige. Lagi mahal kan? Macam tu lah, benda ni macam tu. So anda kena faham. Anda tidak boleh terlalu mahal apa semua, sebab benda ni memang macam tu. Anda nak yang terbaik, anda nak yang susah dapat, memang dia akan mahal sikit. Okay? Tapi setakat ni, untuk minuman kopi, setakat anda nak tambah flavor biasa ni dan ekstrak-ekstrak yang biasa-biasa ni, insya-Allah murah. Okay, murah dengan kilang yang pakcik recommend nanti. Okay? So anda akan buat bayaran. Okay, bayaran ni orang akan tanya macam mana bayaran ni. Okay, bayaran ni dia ada terbahagi kepada dua. Satu, documentation. Satu lagi bayaran untuk produk. Okay, produk. Okay, untuk documentation ni dia adalah bayaran untuk mendapatkan sijil halal dan juga lab test. Lagi dia ada pensijilan lain yang anda minta. Ni optional lah. Okay, lab test ni ada yang optional, ada yang harus dibuat. Okay, dan juga anda juga labeling and classification. Okay, untuk yang wajib dua ni. Okay, untuk yang optional ni adalah dua ni. Okay, lab test dengan pensijilan. Okay, sesetengah produk akan memerlukan lab test sekiranya anda nak pasarkan ke luar negara. Okay, mungkin luar negara dia akan minta lah lab test ni. Okay, untuk pasaran dalam Malaysia, anda hanya perlukan labeling and classification dan juga sijil halal. Okay, dua ni. So dua ni penting penting. So kat sini untuk produk pula, okey, anda nak buat bayaran tu untuk produk pula. Produk ni selalunya kalau anda pergi kilang OEM yang betul, okey, yang terbaik, dia akan menyediakan 100% cost. Maksudnya 100% cost maksudnya produk ni anda bayar je, contoh anda bayar 3,000, anda terus dapat produk, anda tak perlu pening-pening kepala untuk dapatkan bahan ni, bahan tu. Setengah kilang mungkin dia akan minta anda sediakan kotak, anda sediakan ni, anda sediakan tu. Tapi untuk kilang OEM ni, dia selalunya dia akan sediakan 100% lah. 100% maksudnya produk siap. So anda buat bayaran ni, dah tak ada apa-apa tambahan bayaran dah. Terus dapat produk siap, terus boleh jual. Okay, produk siap terus dapat dalam kotak macam ni, dengan shrink pack semua ni, terus produk siap. Tak perlu pening-pening kepala dah. Okay, so bila dah buat semua ni, okay, akhirnya anda hanya tunggu. Okay, tunggu produk siap. Produk siap selalunya paling cepat dalam masa 14 hari bekerja. Okay, 14 hari bekerja. Okay, so kat sini pakcik nak bagi tahu satu tips yang sangat-sangat bagus untuk anda. Okay, tips ni paling bagus sebab apa? Sebabnya ini akan membantu lagi bisnes anda. Okay, nombor satu, sijil halal dia siap dalam masa lebih kurang 90 hari bekerja. Okay, bekerja. Okay, 90 hari bekerja. Okay, 90 hari. So, sijil halal ni dia siap dalam 90 hari bekerja. Sebaiknya anda harus buat bayaran untuk dokumen dahulu. Okay,
buat bayaran untuk dokumen dahulu sehingga anda dapat CJ halal tu. Sebab apa yang penting CJ halal tu? Sebab CJ halal tu dia akan keluarkan bersama dengan nombor halal. Okey, nombor halal contohnya yang ni. Okey, dia nampak. Ada job halal dan juga ada nombor. So nombor ni penting. Sebab apa? Sebab nombor ni akan menunjukkan bahawa produk anda ni mempunyai CJ halal dan ianya didaftarkan dengan JAKIM. Jadi ini akan menambahkan lagi kepercayaan kata bahawa produk anda ni halal, yakin, selamat untuk minum. Okey? So seeloknya anda tunggu sehingga CJ halal anda keluar dalam masa 90 hari bekerja. Okey? So anda kena proceed untuk documentation ni dahulu. Okey? Bila dah proceed untuk documentation dan CJ halal dapat dan anda akan mulakan design. Okey, design cantik dan anda boleh letak terus CJ halal ni. Okey, nombor CJ halal ni. So produk anda akan nampak lebih trusted sebab ada CJ halal dan juga nombor tadilah. So nombor tadi bila check dekat JAKIM memang akan keluar. So menunjukkan bahawa produk anda betul-betul halal. Tu ini tips penting. Okey, tips. Lupa tulis. Okey, tips ni paling penting adalah nombor satu, tunggu sijil halal keluar. Okey. Okey, tips nombor 2 untuk bagi produk anda tu lebih orang kata lebih menarik. Menarik perhatian adalah semasa anda buat minuman kopi ni, okey, minuman kopi ni, anda juga harus ingat, anda harus sediakan adalah sachet anda, okey, sachet kopi 3 in 1 tu, anda mahu dia sama ada printed atau tak ada. Okey, atau kosong lah panggil. Okey, apa maksud printed dengan kosong ni? Okey, printed dengan kosong ni. So contoh ini Macam ambil ni. Okay, ini adalah kosong panggil. Kosong maksudnya dia tak ada apa-apa printed kat sini. Tak ada menunjukkan ini produk ini. Okay, ini kosong. So sekiranya anda baru nak bermula, okay, anda hanya perlu design kotak dan printed dalam sachet di dalam kotak ni. Gunalah sachet yang kata kosong. Okay, ini kos dia lagi murah, lagi jimat. Okay, lagi jimat. Kebaikan dia lah. Kebaikan dia lagi kos lagi murah, lagi jimat dan juga anda tak perlu keluarkan modal yang besar. Okey, modal yang besar. Okey, contoh sachet yang ada printed contohnya ni, sos cili ni. Okey. So anda nampak sini, sos cili ni semua dia ada printed. Kalau tak dia kosong macam ni je kalau tak ada printed. Jadi ini maksudnya ada printed. Okey. So kos yang ni adalah besar. Okey, adalah besar. Tapi jika anda buat kira-kira, sebenarnya buat printed ni lagi murah. Cuma beza dia kos permulaan anda sangat-sangat besar. Itu je. Sekiranya guna sachet yang tak ada printed ni, kos permulaan anda sangat-sangat murah. Okey, semurah RM3,000. Anda boleh terus dapat produk siap. Okey. Tapi sekiranya anda gunakan printed sachet ni, okey, printed sachet ni, kos permulaan anda, pakcik cerita lebih kurang berdasarkan pengalaman pakcik, untuk printed sachet sahaja, okey, untuk printed sachet sahaja tak termasuk produk, tak termasuk documentation, anda kena spend lebih kurang RM15,000. Okey, RM. Anda kena spend RM15,000 hanya untuk printed sachet saja, tak termasuk isi dalam. Okey, tak termasuk isi dalam. Okey, tapi sekiranya anda dapat jumpa kilang yang lebih murah untuk buat printed sachet, tak ada masalah. Okey, lagi bagus, lebih penjimatan. Tapi setakat ni yang pakcik survey, kebanyakannya adalah RM15,000. Okey, RM15,000 paling murah lah untuk buat printed sachet. Sekiranya anda jumpa lagi murah, lagi bagus untuk anda. Okey. So kat sini anda kena pilih lah juga anda nak buat yang mana satu. Okey, nak buat printed sachet ataupun
kosong lah. Okey, jika anda tanya pendapat pakcik, gunalah yang kosong dahulu. Okey, sebab apa? Sebabnya anda dah boleh design kat sini. Ini untuk permulaan anda. Okey, permulaan. Untuk permulaan ni, anda kena jual dulu rasa kopi anda dan jual dulu packaging anda yang depan ni. Okey, yang dalam ni tak apa. Tak apa lagi. Sebabnya orang kata anda sudah ada packaging kat luar ni. Okey, so orang akan ingat yang packaging kat luar ni. Okey, orang akan ingat biji ni dan dia akan beli. Okey, yang untuk dalaman ni, selepas anda dah mula nampak trend orang suka rasa, okey, orang dah mula suka rasa produk anda, orang dah mula beli banyak, dah mula dah dapat ejen banyak, then anda akan bolehlah bertukar kepada ni setelah anda kumpul modal sebanyak 15k lah. Ni lebih kurang lah. Kalau sekiranya sekarang ni jumpa lagi murah, lagi bagus. Okey, tak masalah. So bila mesti ada yang tanya bila nak dapat orang kata boleh dapat modal 15k ni. Okey. Untuk anda jual satu ni, anda perlu repeat untuk jual satu produk ni dengan printed sachet yang kosong ni lebih kurang dalam 3 ke 4 kali. Okey, 3 ke 4. Berdasarkan pakcik tengok yang kebanyakan yang buat tu dalam 3 ke 4 kali dia akan repeat produk yang sama setelah habis jual. Okey, dalam 3 ke 4 kali. Okey, untuk lebih kurang 1000 kotak ni. Okey, 1000 kotak ni dia orang jual. Maksudnya dah habis lebih kurang 3 ke 4 kali, maksudnya dalam 4000 kotak lah. Dah jual 4000 kotak, kebanyakan mereka akan terus upgrade ke printed sachet. Okey, 3 ke 4 kali lah. So mesti ada tanya, macam mana dia boleh jual 3000 kotak ke 4000 kotak dengan sachet macam ni? Sebab tu pakcik cakap design yang ni cantik-cantik. Okey, design cantik-cantik ni menarik kat sini. Okey, jadi bila orang beli, orang dah terus boleh minum dan rasa pun sedap. Tu boleh penting, rasa pun sedap. Okey, cuma lagi satu, sachet kosong ni dia ada 2 color saja. Pakcik kena bagi tahu penjelasan supaya anda faham. Okey, dia ada color gold dan juga silver. So anda antara 2 color ni. Okey, nak nampak mahal sikit gunalah gold. Okey, kalau yang biasa-biasa sikit silver. Tapi depend anda. Sekiranya anda suka silver, boleh guna silver. Suka guna nampak cantik gold, boleh guna gold. Okey, so ni pun dah nampak menarik sebenarnya. Okey, yang penting packaging kat depan ni, sebab orang akan nampak yang ni dulu, aku tak nampak dalam lagi. Okey, orang nampak ni dulu. Okey, so kat sini anda faham. Okey, selalunya yang sachet kosong ni dia akan termasuk terus dalam bayaran anda buat produk ni. Okey, yang printed sachet ni dia tidak termasuk dalam ni. Ni akan jadi orang kata apa, berlainan kos. Maksudnya ini kos yang lain yang perlu anda tambah ke dalam ini. Okey, so kat sini akan jadi 3 kos kiranya anda buat printed sachet. Okey, so bagi anda yang ada modal besar, mampu, teruskan. Okey, teruskan. Lagi bagus. Okey, anda nak jual loose sachet pun mudah, anda nak jual dalam bentuk kotak pun mudah. Tapi sekiranya anda baru nak bermula, boleh jual dalam bentuk kotak, tak ada masalah. Okey, rezeki Allah tu luas. Okey, so kat sini tips kedua. Okey, ni tips kedua lah, guna printed sachet. Okey, guna printed sachet. Okey, so inilah dia untuk anda buat minuman kopi sendiri. Okey, sendiri. So kat sini anda kena jelas, kan? Anda kena jelaskan apa yang anda nak, okey, untuk produk anda. Okey, selepas habis ni anda akan buat satu pertanyaan kepada pakcik. Sebelum ni pakcik dah biasa dah terima soalan ni. Senang ke nak jual kopi ni? Jenama sendiri ni dah lah orang tak kenal. Lepas tu apa kata, ramai lagi orang kat luar tu jual kopi. Okey, ramai lagi orang jual. Okey, so pakcik bagi sini satu jawapan yang mudah saja untuk anda yang bertanya dengan soalan ni. Sebab pakcik biasa orang tanya soalan ni.
Nombor satu, kan, anda buat produk kopi ni memang berlainan daripada kopi-kopi yang ada kat luar tu. Okey? Tu nombor satu. Lepas tu anda tahu bahawa apa kebaikan kopi anda ni. Anda menggunakan gula yang lebih baik daripada gula putih biasa, anda menggunakan ekstrak-ekstrak yang lebih baik, anda mempunyai CJ halal, anda mempunyai lab test, anda mempunyai labeling and classification. Lepas tu produk anda ni adalah produk Muslim. Banyak kebaikan yang anda boleh cerita. Okey? Dan paling penting sekali adalah rasa. Okey, rasa anda, kopi anda sedap berbanding kopi-kopi yang ada kat luar sana. Okey, anda tak boleh compare dengan mudah menyatakan kopi anda ni orang kata apa? Produk anda ni tak boleh ditandingkan dengan produk-produk yang dah ada kat luar sana, yang dah berjenama. Okey, yang dah berjenama rasa dia macam tu. Yang anda kopi anda rasa dia macam ni. So dia tidak boleh compare secara direct. Okey, sebabnya masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Okey. Senang ke nak jual? Insya-Allah rezeki Allah tu luas. Anda buat produk ini dengan ikhlas, anda akan dapat. Okey. Jangan risau. Jangan risau. Sebab setakat ni sekiranya anda cakap susah nak jual, tapi bagi pak cik tengok yang orang datang buat OEM ni, dia orang kebanyakan repeat banyak kali. Sekiranya anda menyatakan bahawa susah nak jual sebabnya produk tak ada orang kenal, tapi kenapa dia orang boleh jual? Di sini anda kena betulkan mindset anda. Anda nak berniaga sebab apa? Anda tanya diri anda dan anda jawab sendiri. Nak berniaga sebab apa? Okey? Dan anda buat produk ni dengan ikhlas, dengan rasa yang sedap, anda nak jual untuk orang minum, untuk orang menikmati minuman yang lain daripada yang lain. So tolonglah jangan terlalu mempersoalkan rezeki. Okey? Rezeki Allah tu luas. Jangan sesekali mempersoalkan. Okey? Anda buat benda ni dengan ikhlas, insya-Allah anda boleh terjual. Jangan risau. Yang penting buat dengan benda yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan cara promoting yang betul. Okey, jangan sesekali tipu-tipu orang. Jangan sekali claim-claim benda-benda yang tak sepatutnya, yang menyalahi undang-undang lah terutamanya. Okey? Cakap dengan jelas. Benda paling mudah. Okey, pak cik selalu nasihatkan siapa-siapa yang buat produk jenama sendiri. Kalau contoh buat kopi, kata kopi saya sedap. Sedap. Orang kata sedap mana? Cubalah dulu. Bila cuba, mereka akan suka. Sebab apa? Sebab anda dah berpuas hati dah dengan produk yang anda buat ni. Jadi bila orang lain try, dia akan suka. Okey? Melainkan orang yang tak suka minum kopi. So anda buatlah minuman lain. Kita tidak boleh memberi kepuasan hati kepada semua orang 100%. Dalam 10 orang, okey, dalam 10 orang mungkin 4 orang tak suka. Tapi 6 orang suka. Dia macam tu. Okey? Kita tak boleh memenuhi orang kata keinginan semua orang. Tapi kita fokus pada 6 orang. Kita tak perlu fokus yang 4 orang ni. Sebab kita tak boleh paksa orang. Okey? Tak boleh paksa orang. Tapi 6 orang ni kita tak perlu paksa. Dia orang dah suka. Okey? So untuk mulakan perniagaan ni, niat yang betul, minta dengan Allah. Okey? Untuk murah rezeki anda, dan setiap kali anda jual, minta customer anda doakan untuk anda. Dan anda doakan untuk customer anda semoga dia murah rezeki. InsyaAllah dia akan berbalik kepada anda. Okey? Lagi satu, jangan sesekali jatuhkan produk orang lain. Janganlah sebab anda nak jual produk anda jatuhkan produk A, produk B. Orang kata, produk A, produk B ni tak bagus sebabnya bla 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 bla. Jadi anda kata, produk anda ni bagus sebabnya dia tak ada bla 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 tu. Jangan sesekali buat macam tu. Okey? Jangan hanya jual kelebihan produk anda, rasa produk anda, itu saja. Jangan sesekali cuba jatuhkan produk orang lain. Okey? Masing-masing ada rezeki masing-masing yang telah ditulis. Yang penting kita berusaha, tapi Allah yang akan menentukan. Allah yang bagi rezeki. Okey? So berniagalah dengan ikhlas. Okay, so untuk ini saja dulu.
yang pakcik nak terangkan untuk cara buat minuman kopi sendiri. Okay? Minuman kopi sendiri. So, InsyaAllah nanti sesi yang lain pakcik akan terangkan juga untuk macam mana nak buat produk minuman koko dan juga minuman teh jenama sendiri. Okay? So, setakat ini saja dulu. So, sekiranya ada apa-apa pertanyaan, anda boleh komen kat bawah. Okay, komen kat bawah. Nyatakan apa yang anda rasa tak faham, apa yang anda nak tahu. InsyaAllah pakcik akan jawab. Okay? Dan okay, so itu sajalah. So pakcik doakan semoga anda yang menonton ni dimurahkan rezeki, okay? Dipermudahkan segala urusan. Okay? So kita jumpa lagi untuk sesi yang lain. Terima kasih kerana menonton Pakcik Bisnes.